Assalamualaikum, hai guys, saya Zikri. So ni saya terus terang korang yang saya dah mula syok main Mobile Legend. Rasanya enak, rasanya sting aku dan macam-macam lagi. Dia sama je dengan Mobile Legend, cumanya dia versi mobile. So masa awal saya main tu, kan kita menang kan. Lepas tu menang, tiba-tiba kalah. Aish. Sebelum saya main Mobile Legend, saya terfikir juga apa yang best pasal game ni. Tapi lepas saya main tu, baru saya dapat rasa dia punya feel, baru saya dapat rasa dia punya tu. Assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi dalam Physics Scream. Malam sepi, berteman kembali. Aciu. Seram lah kononnya kan. Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Physics Scream. Malam sepi, berteman kembali. So, minggu ni aku minta maaf lah. Dia ada macam berita buruk dengan berita baik lah. Okay, berita baik ke berita buruk dulu kau nak dengar? Tak jawab. Korang tak ada jawab kan? Berita baik dia adalah benda ni memang aku tak tahulah, tapi korang tengok sendiri. Aku nak bagi tahu, aku nak shout out kepada Physics Scream. Aku dah nampak banyak kali dah korang asyik shout out aku. Terima kasih sebab shout out saya dekat dalam video korang. Saya doakan awak punya channel makin berkembang, dapat cerita-cerita dan konten-konten yang menarik untuk awak share kepada orang lain. Okey, genre seram ni adalah untuk kita berkongsi, bukan untuk kita hayati. Jangan tu. Kita kena ingat tu, kita nak sampaikan bukan nak tujuan dapatkan. Kita orang dah di shout out oleh Acap channel. Aku macam masa aku tak tahu tau, tapi ada seorang member aku ni pergi bagi tahu aku yang Acap shout out hampa kan dalam channel dia. Lepas tu aku macam serius lah. Aku ingatkan yang kisah serak asrama 41 tu, yang Acap komen power tau. Ingat yang tu lah kan. Lepas tu dia kata, aku tanya kat mana, dia kata macam video baru korang lah. Lepas tu nah kau sekali kau tengok video tadi, mantap. So macam biasa, lumrah hidup, langit tak selalu cerah. So baru-baru ni kita punya, kalau korang layan isu semasa dekat FB ke IG ke, aku rasa korang akan tahu dengan sebuah nama Sabak Bernam. Nampak? Yang diganggu dengan ketukan-ketukan lah. Ada yang kata melompat tu, ada yang kata benda yelah, banyak lah korang baca kan. Aku nak letak video pun aku rasa korang dah tahu dah, sedia maklum. Benda ni terjadi kat Sabak Bernam tau, sebuah tempat kat Selangor. Tapi masalahnya sekarang ni aku duduk Sabak Bernam. Aku duduk Sabak Bernam, babe. Dan sekarang pun aku setiap malam aku agak kecewa lah bila kot lah kita pula di ziarahnya. Sebab aku dapat berita yang actually benda tu dah sampai ke kampung kita orang. Aku tak tahulah benda ni soheh ke tak, tapi yelah, soheh tak soheh pun cuak lah juga rasa kan. Dan untuk makluman korang, aku nak tambah lah sebelum kita start. Ada juga orang kata yang Fikri tu pakai green screen tau. Aku dalam komen aku dah bagi tahu nak reveal kan. So aku akan tunjuk kat korang yang dia bukan green screen, tapi nampak macam green screen tapi bukan green screen, okey? So inilah kawasan yang kita record green screen untuk serial malam pemandu tu. Nampak sedawa pula. So kat sini lah waktu tu Fikri duduk sini. Kalau kita tengok Itu kan sama. macam ni. Orang cakap cantik. Okey, itu je. Tetamu masa kita terus ke kompilasi kisah seram yang dijanjikan daripada minggu lepas lagi, iaitu kompilasi kisah seram asrama part 3. So, untuk kisah pertama malam ni, aku akan ceritakan kepada korang sebuah kisah yang berlaku pada seorang budak perempuan di sekolah asrama dengan sebuah kisah yang diberi tajuk melencong lagi. So nak jadikan cerita, ada seorang budak ni nama dia Anggun. Okay, budak perempuan lah dekat sekolah asrama. So pada satu waktu tu dia datang bulan. Okay, ada yang panggil period, ada yang panggil haid, ada yang panggil uzur. Okay, korang gunalah teman yang korang suka. So kepada adik-adik yang tak tahu datang bulan ni apa atau cuti ni apa, dia adalah satu tempoh yang mana perempuan tak boleh nak solat ataupun puasa, benda-benda wajib. Dia boleh
untuk beribadah sunat je, faham tak? So pada satu hari si Anggun ni kan tengah datang bulan. So macam kat sekolah biasa, sekolah asrama pun, sekolah aku yang bukan asrama pun sama je aku rasa. So untuk budak-budak yang datang bulan ni, dia akan dikumpulkan kat satu tempat tau. Sama ada tempat tu macam surau, diorang akan disuruh ke surau juga dalam tempoh waktu lelaki solat, ataupun mereka ni akan disuruh tunggu kat satu tempat lah, macam kantin ke atau bilik kaunseling ke, macam tu lah. So satu hari macam waktu budak-budak asrama yang lain, lepas pukul 5 lebih macam tu, diorang akan ada lepas riadah, diorang akan ada prep kan. So dalam tempoh prep ni ada satu bilik yang Anggun ni pergi, iaitu satu bilik ni memang bilik khas untuk prep. Kat situ ada satu tempat macam sudut bacaan. Faham kan sudut bacaan? Biasa orang akan hias cantik punya, siap letak tikar, siap letak meja semua. So kat tempat tu lah yang jadi pot si Anggun ni untuk tidur waktu tu. Okay, si Anggun ni sebelum dia tidur, dan waktu ni dia adalah kakak senior, so dia berani lah buat macam tu. So dia pun baring kan. Okay, ngantuk cikgu mengajar tak apa dah ni, penat sakit-sakit pada aku. Benda dah aku sepatah harap tak dapat. Hari ni pun cuti kan, aku tidur. Lepas tu dia tidur lah, dia nak baring kat kawasan yang sudut bacaan tu. Dan dia pesan kat seorang kawan dia, so kita bagi nama dia Melo. Okay, Melo ni disebut macam dia bagi tahu, Melo, nanti dalam pukul 5 kejut akak sebab nak kena ke surau, solat asar. Sebab peraturannya kan diorang kena ke surau juga. Okay, lepas tu si Melo ni okey kak, nanti saya kejut Lepas tu si Melo ni belajar. Lepas tu pukul 5, so dalam pukul 5 tu dia kejut lah, Kak Anggun bangunlah, tadi akak suruh kejut kan. Lepas tu dia kata, oh pukul 5 dah. Lepas tu tengok, oh pukul 5 dah. Melo, akak tidur 15 minit lagi boleh? Kejut akak 5 suku Lepas tu si Melo ni, okey kak, nanti saya kejut. So dia pun, si Melo ni sambunglah belajar. So seorang keluar nak pergi surau, lagi seorang keluar surau, sekelompok ni keluar pergi surau. So makin lama makin sikit orang dalam kelas prep tu. So si Anggun ni tidur lagi. So dia kenalah tepuk dengan Melo ni kan. Akak, jom pergi surau, dah 5 suku dah ni. Lepas tu si Anggun ni macam okey. Melo pergi dulu, nanti akak datang Lepas tu macam okey, akak jangan lupa tau, nanti kan cikgu nampak susah kakak nanti. Lepas tu okey, aku tahu aku pergi je dulu. So tu si Melo ni, okey saya pergi dulu kak. Lepas tu dia pergilah keluar. So si Anggun ni dalam macam dia baik punya, dia usah si Melo slow Melo keluar. Lepas tu cantik Melo dah keluar, sambung tidur. Dia pun sambung lah tidur. Lepas tu dia nak tidur, baru je nak lelapkan mata, dan untuk pengetahuan korang, bilik tu dah kosong. Which is Melo tadi adalah orang yang last keluar daripada bilik tu, selain daripada Anggun. Okay, so si Kak Anggun ni, dia pun tidur lah. Dalam waktu nak tidur tu, belum sempat dia dibuai mimpi, tiba-tiba ada something yang jadi kat dia. Dia rasa waktu tu nak tidur, dia tidur mengiring ke kanan tau, macam ni. Lepas tu tengah tidur, macam tu, bunyi seolah-olah bunyi helikopter, ataupun mungkin bunyi kipas lah, bunyi kipas yang berada dekat sebelah telinga dia. Bunyi tu, dia rasa macam apa hal pula tiba-tiba ada bunyi angin macam ni. Dan dia kata kalaupun bukan bunyi macam helikopter, dia macam bunyi orang kibas kain dengan laju, faham tak? Macam tu. Lepas tu dia rasa bunyi deruan angin tu yang kuat tu disertai dengan rasa angin yang sangat panas. Dia kata angin panas tu, kau tahu dia angin panas tu seolah-olah kau buka microwave yang tengah membakar kek tu kan, dan bahang dia tu rasa macam tu. Aku rasa macam sampai macam tu ke panas dia kan. Dan dia rasa macam kenapa ni makin pelik. Lepas tu dia baru je lah mungkin nak bangun lah, sebab apa benda pelik tu kan. Baru je nak bangun, pop, kaki dia macam ada orang duduk. Macam ada orang duduk dalam sebuah kelas yang kosong, tinggal dia ada orang duduk kat kaki. Lepas tu daripada kaki, benda tu yang tengah duduk kat kaki dia, dia rasa berat gila tu, makin lama makin tinggi naik. Kalau kau dapat bayangkan, seolah-olah benda tu duduk kat kaki, pop, dah
cantiknya lepak kaki. Lepas tu dia macam ni, duduk kat peha pula, naik dekat pinggul. Sampai dia kata dia rasa sampai kat sini babe, bahu. Dia duduk kat bawah. Lepas tu dia rasa macam, oh ya Allah beratnya, apa benda ni, astagfirullahaladzim. Lepas tu dia baca lah ayat kursi ke, dia baca Allahu Akbar, istighfar. Dia rasa macam waktu tu memang aku dah kena kacau dan aku dah kena kacau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia daripada rasa berat kat bahu dia yang teramat sangat, tiba benda tu macam rasa berat tu makin hilang tau. Makin hilang, rasa macam oh makin hilang, cantik. Tiba-tiba dia terasa sisiran rambut pula. Seolah sekali lagi kalau kau cubalah korang bayangkan, dia seolah-olah benda tu dah duduk kat atas atas bahu dia. Lepas tu dia angkat runtut dia dan dia turunkan rambut dia. So dia macam tenung anggun waktu tu. Lepas tu dia rasa daripada rambut tu kena kat bahu dia, makin lama makin slow. Dan dia rasa memang panjang lah rambut tu kan. Slow kena kat bahagian badan, slow sampai ke bahagian pinggang. Waktu tu dia dah mula menjengah dah. Dia menjengah, Allahu Akbar, dengan sekuat daya dia. Dia cuba buka mata sebab nak tahu apa benda tu. Dia buka, pap. Dia nampak kain putih babe. Dia nampak kain putih. Kau bayangkan dia tengah mengira macam ni, nampak kain putih dan dia kata kain putih tu transparent babe. Dia depan muka dia tapi transparent, dia nampak meja. Lepas tu apa lagi? Dia tak boleh bangun dah tu, nampak benda putih ni. Lepas tu mata dia yang just mata je waktu tu dia boleh gerakkan, dia buat macam ni. Nampak ada benda putih. Dia cuba tengok ke atas. Benda putih tu baik punya. Dia tengok putih bawah ke atas. Pak, benda tu macam ni babe. Benda tu macam ni, tengah tengok dia, rambut ke bawah babe. Rambut ke bawah. Rambut ke bawah. Dan dia kata muka waktu tu, ya Allah ya Rabbi, muka memang tak rupa dah babe. Dia kata muka tu muka putih pucat tau. Muka putih pucat. Kau bayangkan muka aku ni, muka putih. Muka aku tak putih lah, muka putih. Lepas tu mulut dia kata kecil tau macam ni. Mata sepek macam ni. Dan dia kata hidung dia seolah-olah memang panjang dan muncung di hujung. Hujung ni macam ni. Lepas tu dia kata memang panjang sebab ni, kau tahu tulang ni, tulang hidung ni babe, ke atas ni. Macam tu. Dan dia kata muka rata. Lepas tu apa lagi kan, member ni tengah pisang, dia baca ayat kursi dia, kelang kabut punya kelang kabut. Berterabur ayat kursi, tak jadi apa. Lepas tu dah give up baca ayat kursi. Lepas tu dia baca je lah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia rasa benda tu makin malam makin hilang tau. Makin hilang. Dia rasa benda tu daripada atas ke bawah makin hilang. Pak, dia bangun dalam keadaan pening. Dia cuba keluar daripada bed prep. Lepas tu memang dia pergi siap-siap bersihkan badan semua. Dan walaupun dalam keadaan haid tu, dia bersihkan badan dan dia pergi surau malam tu, Isyak. Dia tetap pergi surau sebab dia rasa macam memang sorry lah, memang tobat, aku tak nak lencong dah depan ni. Nampak? Seram baik. Itulah orang kata jangan melencong waktu tu kan, waktu cuti tu. Sebab aku rasa waktu cuti ni adalah satu waktu yang mungkin perempuan waktu tu agak lemah dan benda ni mudah nak dekat. Yelah, waktu tu kan dah kotor dan dia sedang berhadas kan. So waktu cuti ni lah aku rasa cikgu-cikgu ni perlu jaga diorang. Jangan bagi diorang sorang-sorang, tiba-tiba lepak kat bilik dom sorang-sorang. Sebab tu cikgu-cikgu sangat mungkin menekankan benda ni. Kan tu baru cerita hal melencong. Belum cerita hal pasal buang benda tu tak basuh. Lagi bahaya, nampak tak? So kita move up ke kisah kedua, iaitu sebuah kisah yang aku nak letak nama-nama Kim Bayu yang request hari tu. Kalau tak silap aku, Afif, Mizi dengan Najmuddin. Kita move up ke kisah kedua, sebuah kisah yang diberi tajuk Semut Berkawat Satu-Satu. So nak jadikan cerita, kisah ni berlaku pada 4 orang budak. Okey, 4 orang budak yang diberi nama Afif, Mizi, Saiful dengan Najmuddin. Okey. So 4 orang ni satu hari tu diorang berbincang tau. So si Mizi ni tanyalah, Pip, malam ni jadi tak? Lepas tu si Afif, jadilah, takkan tak jadi, kata dah rancang kan. Kata nak tahu kesahihan cerita tu. Lepas
Lepas tu lagi dua orang, Saiful dengan Najmuddin ni cakap macam tak adalah, sajalah tanya kok tak jadi kan. Kita orang memang nak ikut, nak tahu juga kisah tu betul ke tak kan. Diorang waktu ni teringat pasal satu kisah yang diceritakan oleh senior. Senior kata tanggal 31 jam 12 malam jangan keluar daripada dom, jangan merayau-rayau. Faham? So dia kata mungkin dalam tarikh tu ada something yang akan berlaku, maybe lah. Lepas tu dan diorang kata cerita ni macam dikuatkan lagi tau dengan arahan warden supaya jangan keluar pada tarikh tu. Dan hari yang diorang berbincang adalah 30 Ogos tahun tu lah. Okay, so diorang macam okay, malam ni on, aku akan keluar dulu. Kita keluar bukan si Afif ni ketua tau. Si Afif kata macam okay, malam ni tepat 12 malam aku akan keluar dulu. Lepas tu nanti korang ikut. Kita jangan keluar ramai-ramai, takut kantoi. Lepas tu diorang pun okay cun. Si Afif ni pun dalam berani-berani jangan lupa bawa Yasin. Dalam berani-berani angkut Yasin tu. Lepas tu diorang pun okay, set semua. Malam tu dalam pukul mungkin 10 lebih, 11 lebih, si Leman ni ketua dom. Ketua dom ni menjerit lah, okay semua, aku nak tutup lampu, nak light off, siapkan apa yang belum siap. Dalam kiraan 3, okay, 1. Lepas tu semua pun kelang kabut lah. Okay, kemas. Lepas tu okay, 2, 3, pop, lampu tutup, gelap lah. Lepas tu semua pun baring, acah-acah baring. Si Apip, Mizi, Najmuddin dengan Saiful ni pun pandang sama sendiri. Tidur. Semua tidur lah. Pop, jam 12 malam si Afif ni dia bangun tau. Bangun. Okay, pukul 12. Lepas tu nak konon cover line lah. Dia kejut member dia yang tepi dia. Pik, Syafiq. Lepas tu Syafiq dalam selimut tu, pasal. Lepas tu si Afif ni, aku nak pergi tandas sekejap So si Syafiq ni macam dalam selimut tu macam okay, pergi. Tapi jangan lama-lama tau. Kau tahu hasil Leman tu, dia kata jangan keluar tadi. Kau keluar lama-lama dia report warden, aku tak tahu, aku jangan libat aku lah. Lepas tu si Afif ni okay, tak ada halnya. Lepas tu dia keluar kan. Dia buka pintu. Si Leman ni ketua dom tu duduk sebelah je dia punya katil. Lepas tu dia buka. Lepas tu dia keluar lah, konon-konon nak pergi tandas. Dan dia biarkan pintu tu terbuka sikit tau, supaya member dia senang nak keluar. Okay, nak dijadikan cerita, keempat-empat member ni pun berjaya keluar daripada kelas tu. Dan malam yang diorang kata kisah seram tu bermula bila tepat jam 12.31 Ogos. So malam tu diorang pun berjalan ke bangunan akademik yang diorang kata ada tasik atau kolam kat tengah bangunan akademik tu. Diorang pun berjalan. Lepas tu macam bungkuk lah, janganlah ni sangat. Si Afif bagi arahan lah. Lepas tu si Mizi, Saiful dengan Najmuddin, aku tengah tunduk lah ni, ya Allah, aku jalan cepat kan. Pak Abu nampak macam mana? Pak Abu tu Pak Guide. So macam cepat. Diorang pun bergerak. Sampailah kat satu bangunan akademik tu. Diorang bersembunyi dekat satu rimbunan pokok bunga raya. Okay, dulu sebenarnya rumah aku ada pokok bunga raya. Sebenarnya pokok bunga raya ni besar tau sebenarnya. Dia kalau daun dia tu agak rimbun kalau dia sedang orang kata subuh tu, dengan rimbun dia, dengan bunga dia. So kalau kau sembunyi kat situ, memang orang kata waktu malam susah lah nak nampak. So diorang pun sembunyi lah. Kau bayangkan kat rimbunan pokok bunga raya tu, diorang sembunyi. Lepas tu pip. Lepas tu si Afif ni, apa hal Mizi? Kau ni macam cuak Lepas tu tak adalah, mana bendanya, dah pukul berapa ni? Lepas tu si Najmuddin, aduh, aku dengan Saiful dah ngantuk ni. Lepas tu Saiful, kata nak tengok benda tu, tak ada benda pun. Dah sah-sah benda ni, mengarut lah ni. Lepas tu orang pun, si Apik ni, alah tunggu kejap lagi, mana tahu ada. Kau kata kau nak tahu kan kisah ni benar ke tak? Lepas tu dia kata, kira. Diorang pun, okey lah, tunggu. Tengah tunggu kat kawasan tengah bangunan akademik tu, tiba-tiba ada satu kepulan asap keluar entah dari mana, keluar menuju ke tengah bangunan akademik tu. Dia keluar tau. Dalam kau bayangkan kepulan asap yang memang tebal, keluar. Diorang pun wait, tu si Mizi tahu kan. Lepas tu si Apik, benda apa tu? Diorang nampak kepulan asap memang besar gila. Lepas tu dalam diorang tengah riuh sikit, macam tengah pisang, macam dari mana asap ni datang.
keluar kasut dan tapak kaki dan kaki-kaki keluar daripada asap tu, babe. Keluar satu kaki. Bukan satu kaki, pap, keluar dua. Habis pasang kaki keluar, pap, keluar lagi sepasang kaki keluar. Jadi satu barisan, babe. Satu barisan yang entah dari mana keluar daripada kepala asap, terus berkawat. Dari kiri, cepat jalan. Semua berkawat, babe. Si Saiful ni tiba-tiba terjerit tau. Dia, ya Allah, macam tu. Dia punyalah kuat sampai budak-budak itu terpaksa macam, "Woi, janganlah, nanti diorang dengar tu." Kau bayangkan. Diorang ni tadi dah terjerit, dan serentak dengan jeritan Saiful tu, gerakan kaki kawat ni, yang tengah berkawat ni, berhenti, babe. Pisang. Tu diorang pun macam dah, nak buat apa ni, Pip? Buat apa? Lepas tu, nak buat apa lagi? Cabut lah. Diorang pun cabut. Empat member ni cabut naik ke atas dom. Lepas tu diorang lari. Cepatlah, weh. Saiful jangan lembat sangat. Cepat. Diorang pun lari naik atas dom. Ketuk. Bum. Leman, buka Leman. Bum. Leman, buka. Tum. Lepas tu si Leman ni, top, dia buka. Woi, korang buat apa kat luar? Aku kata jangan keluar. Pak, kena tolak. Member yang 4 orang ni memang tolak je, tak kisahlah. Diorang berempat ni dah naik ke atas katil. Lepas tu dia kata, Leman, masuk tidur. Lepas tu si Leman ni, kenapa kan? Pisang lah. Lepas tu member yang lain ni dah dalam ketakutan tu. Diorang harap lah, tolonglah jangan benda tu ikut. Sunyi malam tu, tiba-tiba terdengar bunyi sangat kuat, seolah-olah ada satu barisan kadet yang sedang berkawat. Diorang berkawat. Bunyi tu berjalan, macam berpecah dua, babe. Sekuat kanan pergi kanan, sekuat kiri pergi kiri. Kalau kau bayangkan, bangunan asrama biasanya ada dua tangga. Satu naik atas, satu lagi naik atas. Sekarang ni dom diorang sedang dikepung, babe. Dom diorang dah dikepung. Lepas tu yang seramnya, yang menyeramkan, bukan 4 orang ni je dengar yang buat hal ni. Satu dom dengar, babe. Satu dom dengar bunyi orang. Lepas tu diorang pun macam, kenapa ni? Leman, kenapa? Memang hampir semualah bangun. Lepas tu semua dah bangun, dengar bunyi tu, diorang semua dah cuak. Masing-masing macam kena histeria, babe. Kau bayangkan satu dom yang tengah sunyi malam tu, yang orang kata jangan langsung keluar, tiba-tiba riuh rendah sebab dengar bunyi tapak kaki orang berkawat. Lepas tu diorang pun dah cuak-cuak je. Diorang pun memang dah masing-masing macam dah kena histeria, menjerit tak tahu pasal. Dalam tengah malam tu, tiba-tiba bunyi hilang, babe. Slow-slow bunyi hilang, makin hilang. Hilang, habis. Aku sebenarnya tertanya, kenapa cerita tu macam tu, berhenti sampai di situ gangguan tu, dan kenapa tiba-tiba senyap. Sebab kalau ikutkan, berkemungkinan akan jadi satu yang lebih orang kata. Tapi berkemungkinan lah, kot-kot lah, adalah salah seorang yang daripada orang ni, ada orang kata mungkin baca doa sebelum tidur. Ada juga yang mungkin malam tu, kot-kot lah malam Jumaat, adalah jenis yang siap baca Al-Kahfi, Al-Mulk. So berkemungkinan disebabkan kebaikan dan keberkatan seorang ni, dia cover semua sekali. Berkemungkinan lah. So sebab tu lah orang kata, amalkan sebelum tidur, amalkan baca Al-Mulk dan juga doa tidur. Okay, kalau yang tak tahu, doa tidur tu senang je. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. So aku akan letak nanti, okay. So kita move up ke kisah ketiga, iaitu kisah terakhir untuk kisah seram asrama part 3, iaitu sebuah kisah yang aku panggil OTP manjang. So kisah OTP manjang ni, yang tak tahu, OTP tu adalah on the phone. Okay, maksud dia macam kau bergayut call someone. Okay, so satu malam ni, seorang budak, kita bagi nama dia Syara. Okay, so Syara ni, dia kata dia ni jenis budak yang tidur katil hujung. Dan dia kata dia ni, maksud dia katil dia ni adalah sebelah pintu.
Dan berderet dekat tepi dia tu ada dalam 3 buah katil lagi lah. Dia kata malam tu entah kenapa tiba-tiba ramai yang nak tidur bawah. Sebab dia kata biasanya orang relax je kan, tidur double decker. Tapi dia kata malam tu aku pun tak tahu kenapa semua kebanyakan budak yang daripada tingkat atas tu dia tidur bawah. Dan kawan dia yang tidur atas pun dia kata balik kampung. So dia rasa macam mungkin kebetulan lah, mungkin kebetulan. Okay, so nak dijadikan cerita, malam tu dia ni bila semua dah tidur bawah, maka kosonglah katil tu. Katil sebelah-sebelah dia tu semua kosong je kan. Tapi dia ada nampak seorang kat member dia ni. Okay, dia nampak seorang member dia ni, Aisyah. Kita bagi nama dia Aisyah. Okay, so Aisyah ni dia tengah OTP. Okay, OTP ni sebab dia kata Aisyah ni memang manjang je OTP dengan power dia bila malam je. Dan dia kata dia pula tak bawa phone. So memang menepu lah dia dalam dom minggu tu kan. So dia kata dia ni jenis yang tidur menghadap ke tingkap. Okay, which is macam orang kata tidur terbalik lah daripada kedudukan sepatutnya. Biasa kan orang tidur kepala, lepas tu atasnya tingkap. Tapi dia ni tidur yang kaki pula ke tingkap. Sebab dia kata kalau menghadap ke pintu terlalu terang. So kalau menghadap ke tingkap tu dia macam sama-sama je lah cahaya daripada lampu jalan ke macam tu. Then waktu dia nak tidur, dia mengiring tau, mengiring. Dan dia tidur dan dia tengah nak telapkan mata. Bila dia nak telapkan mata tu, dah mungkin baca bismillah semua, dah baca doa semua, dia tidur lah. Baru selang beberapa minit dia pejam mata, dia tiba-tiba terbuka balik. Dia buka balik, dia nampak, dia baru perasan, sekejap, Aisyah ke yang sedang OTP tu? Pelik kan? Kenapa tiba-tiba nak pelik dengan Aisyah OTP? Kata dah biasa sebab dia manjang on the phone kan. Tapi dia kata malam tu aku tak tahu kenapa rasa pelik sangat Aisyah ni. Sebab Aisyah tu dia tengah OTP pandang phone macam tu kan, tapi tak nampak muka. Dia kata muka tu hitam babe. Dia kata rambut tu macam ke bawah semua. Dia kata kalaulah si Aisyah ni betul on the phone, dia bergaya dengan power, kenapa muka dia tu tak kena pantulan cahaya phone? Like sepatutnya mestilah ada cahaya yang kena muka dia dan dia boleh nampak muka si Aisyah ni. Dan kalau betul lah dia tengah bersandar ketika sedang bergaya tu, kenapa belakang Aisyah yang dia nampak ni ada lagi seorang tengah baring? Lepas tu dia, ya Allah, apa benda aku nampak ni? Dia selubung babe. Dia selubung. Lepas tu dia try intai. Benda yang dia nampak tu seolah-olah dah tahu dia nampak si Aisyah ni. So benda tu bangun. Dia jalan bukan jalan orang, terapung. Jalan makin dekat. Lepas tu si Syara ni memang dah pisang dah. Ya Allah, dia tahu ke ya Allah? Kenapa dia ada datang sini? Syara ni yang dalam selimut yang berpeluh-peluh dah tu. Ya Allah, pergilah benda ni, pergi tolong. Benda tu masalahnya mungkin daripada pantulan selimut tu boleh nampak luar. Benda tu datang, stop dekat katil dia, pandang seolah-olah nak memastikan betul ke Syara ni dah tidur. Tak berhenti sampai situ. Benda ni panjat atas katil babe. Dia panjat atas katil, dia goyang seolah-olah like macam ni. Dia duduk atas katil, mungkin pandang si Syara, dan dia goyangkan katil macam ni. Macam tu. Lepas tu si Syara ni Astaga. Dia pun baca lah apa-apa yang dia tahu. Memang dah kata berterabur lah time tu kan. Waktu tu pun memang, ya siapa tak takut dan siapa yang mungkin boleh baca lancar waktu tu macam tu. Lepas tu dia kata aku pun tak sedar yang mungkin aku pengsan ataupun aku tertidur. Mungkin penat sangat ke kena kacau, ataupun aku dah pisang sangat sampai tertidur, ataupun aku memang pengsan waktu tu. Dia kata waktu esoknya member dia kejut. Dia rasa macam wah lesunya. Dia rasa macam dia punya tenaga kena sedut tau. Sebab dia kata siapa yang tak pisang kena kacau macam tu. Lepas tu dia kata sampailah sehingga dia habis sekolah pun dia tak pernah cerita kisah kat siapa. Lebih-lebih lagi si Aisyah tu. Takut-takut yang dia cerita kat Aisyah tu Aisyah yang lain. So sampai tu je lah kisah seram asrama part 3 kita.
Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam minggu depan. Dan aku harap korang doakan kita orang kat sini sihat-sihat belaka dan dijauhkan daripada perkara-perkara macam tu lah. Okay? Kita orang pun berharap korang dijauhkan daripada benda tu dan sentiasa sihat-sihat belaka. Okay? So seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa subscribe and tekan button bell notification supaya korang tak lepas apa-apa update daripada kita orang. Sama ada kita orang post story ke ataupun post video terbaru kan. Sebab maklum lah sekarang YouTube dah ada boleh post kan. Aku pun baru tahu kan. So aku pun nak minta maaf. Kita orang, aku wakil Physics Scream, nak minta maaf korang sebab lately ni kita orang mungkin agak lambat untuk upload. Dan macam minggu lepas tu aku rasa tu yang paling lambat kita orang upload, sampai delay 2 hari. So aku harap korang terus support kita orang sampailah kita orang berjaya berdiri standing dengan YouTuber lain. Nak saja nak inform, masa aku kelas online, miss aku cakap macam ni tau. Alah, macam jika itu YouTuber. Oi, lecturer sampai bagi tak aku YouTuber, malu aku. Tu sampai situ je lah. Merepek dah ni. So, Assalamualaikum, selamat malam, Miane, Annyeong, Ciao.